Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi, berkat haji, berkat umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimu hajja wa umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah SWT. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sampai ke episod ke-10 berkaitan. Saya akan berkongsikan ilmu tentang sejarahnya kota Makkah Mukarramah. Seperti tuan-tuan, seperti sedia maklum bahawa kita jemaah haji atau jemaah umrah, sudah tentunya kita akan pergi ke kota Makkah untuk kita mengerjakan umrah maupun haji. Di mana di sini masjid pertama yang didirikan di bumi untuk umat manusia sewaktu ketikanya sejak Allah, seperti mana dalam sabda Rasulullah SAW, sejak Allah menjadikan bumi dan langit, Mekah telah dijadikan tanah haram. Maka ketika itulah apabilanya Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi, maka pada ketika itulah Nabi Allah Adam alaihissalam telah membina Kaabah. Tapi ketika Kaabah ketika itu bukanlah pada seperti yang sekarang ini. Tidak, bentuknya mungkin lain. Dan nama-nama Mekah juga terdapat 10 nama Mekah. Antaranya yang seperti kita tahu adalah Mekah, yang bermaksud mengurangkan atau membinasakan. Yang kedua adalah Bakkah. Bakkah yang bermaksud memecah, mencari atau menuduh. Yang ketiga adalah Ummul Qura, iaitu ibu kampung atau kota. Yang keempat Al-Balad ataupun negeri. Al-Baladah pun sama, maksud negeri. Al-Baladul Amin, negeri yang aman. Haraman Aminah, tanah haram yang aman. Ma'ad, tempat kembali. Al-Qaryah, kampung Qaryah. 10 Al-Masjidil Haram, ini masjid suci. Maka nama-nama Mekah ada 10 tuan-tuan. Seperti mana seperti yang kita sebut sekarang, di dalam bumi Mekah adalah tanah haram. Seperti mana hadis yang tadi saya nyatakan, sabda Rasulullah SAW, sejak Allah menjadikan bumi dan langit, sejak itulah Mekah telah dijadikan tanah haram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan sayangi, sepadan tanah suci adalah sangat luas. Terdapat 1104 sepadan tanah suci. Yang ini pada ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang pertama meletakkan tanda yang dipandukan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah mengarahkan Tamim bin Asad Al-Khuzai memperbaharui selepas pembukaan Mekah, memperbaharui sempadan. Yang ini dia diletakkan batunya di situ. Para khalifah sering memperbaharui di bukit-bukit dan tempat tinggi, dan hingga kini mencecah sebanyak 1104 batu sempadan. Yang terbaru adalah pada tahun 1422 Hijrah, waktu Malik Fahad, ketika Raja Malik Fahad memerintah Arab Saudi ketika itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi,
Berkaitan dengan hukum hakam di Mekah, apabila kita mengerjakan haji maupun umrah, terdapat hukum hakam atau fik-fik yang perlu kita jaga pantang larang sewaktu kita dalam ihram. Mekah ialah tanah haram, maka seperti sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak hari penciptaannya langit dan bumi. Maka ia adalah tanah haram sehingga hari kiamat. Sesungguhnya tanah ini tidak pernah dihalalkan untuk berperang bagi sesiapa pun yang sebelumku, dan tidak pernah dihalalkan bagiku kecuali satu ketika di siang hari, yakni hari Fatuh Mekah. Maka ianya haram sehingga hari kiamat. Tidak harus potong durinya, tidak harus memburu buruan, tidak harus mengambil barang yang dijumpai, kecuali untuk mencari tuannya yang tidak harus memotong tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan, ini telah diperjelaskan di mana ketika jemaah haji maupun umrah adalah kita berniat ihram dan kita hendaklah menjaga 13 pantang larang, 13 larangan tuan-tuan. Dan ini adalah hukum hakam Allah, yakni Mekah adalah tanah haram sehinggalah hari kiamat. Walau bagaimanapun di akhir-akhir zaman ini ada juga hamba-hamba Allah yang melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan di muka bumi Mekah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ia Mekah adalah bumi yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Seperti mana disebut di satu hadis, an Abdullah bin Abdi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salamu wa huwa waqifu bil hazwarati. Di mana adik Abdullah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri di Hazwah, dan beliau berkata, innaki la ahbu bilidi Allahu layya. Sesungguhnya kamu, yakni bumi Mekah, adalah negeri Allah. Walaula anni uhrijatu minki ma kharajtu. Yang paling ku sayangi, seandainya aku tidak dikeluarkan, aku tidak akan keluar. Di sini Nabi SAW menyebut 2 kali tentang dia menyayangi bumi Mekah Al-Mukarramah. Kalau jika tuan-tuan membaca sirah-sirah tentang Rasulullah, tentulah tuan-tuan akan faham kenapakah Nabi SAW keluar dari Mekah selain daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan sayangan Nabi, Mekah tidak dimasuk Dajjal tuan-tuan. Seperti mana dalam sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min baladi illa sayatahu dajjalu illa Makkah wal Madinah laisa min nifaqi biha ilaila malakaitu safida yarsuhunaha. Tiada satu negeri kecuali akan dipijak oleh Dajjal selain Mekah dan Madinah. Semua laluan masuknya terdapat malaikat berbaris menjaganya. Tuan-tuan, ini adalah dunia kita akhir zaman, di mana kita dah masuk fasa terakhir. Kita umat-umat Nabi SAW harus mempercayai segala hadis-hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW pada 1400 tahun yang lepas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan sayangan Nabi, kelebihan tawaf kalau kita jemaah-jemaah haji dan umrah, kita tawaf di Kaabah, terdapat berbagai kelebihannya. Sambil kita tawaf, sambil kita berzikir, kita berdoa, Masya Allah, tabarakallah, doanya terus diangkat di sisi Allah, terus dimakbulkan, tiada hijabnya. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man tawafa bihaza baiti
usbu'an yuhtihi kutiba lahu bikulli khutwatin hasanah wa kufirat anhu sayyi'ah wa rufi'atul lahu darajah wa kana lahu itqa rakabah. Sesiapa yang bertawaf di keliling Kaabah sebanyak 7 pusingan, maka ditulisnya baginya setiap satu langkah mendapat satu kebaikan, serta dihapuskan satu keburukan, dan diangkat satu derajat. Ganjarannya pula sama dengan memerdekakan seorang hamba. Maka tuan-tuan, bukan itu saja, malah setiap kali kita tawaf, kita perbanyakkanlah zikir, perbanyakkanlah doa-doa sambil kita mengucapkan labbaik Allah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi, kelebihan di Mekah juga begitu hebat. Ramai umat-umat Nabi SAW berduyun-duyun hendak pergi ke Mekah. Tetapi insya-Allah yang mana ada niat hendak pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji ataupun umrah, tanamlah di hati, berazam supaya Allah SWT pemudahkan untuk tuan-puan untuk sampai ke sana. Belanja dia memanglah mahal, memang tidak begitu, tapi seperti mana Allah SWT apabila memilih kita untuk menjadi jemaah, menjadi tetamunya, sudah tentulah Allah akan mencukupi rezeki hambanya untuk pergi mengerjakan ibadah haji maupun umrah. Dan kelebihan solat di Mekah seperti mana dalam sabda Rasulullah SAW, solat di masjidku ini Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100 kali solat di masjidku ini, iaitu 100,000 kali di masjid lain. Tuan-tuan, maksud dia di sini adalah apabila kita mengerjakan solat di Masjidil Mekah, Masjidil Haram, pahalanya menyamai 1000 kali. Tuan-tuan, 100,000 dan 1000 kali, 1000 kali di Masjid Nabi, iaitu Masjid Nabawi, yang ini di Madinah. Tetapi di Masjidil Haram, setiap kita mengerjakan solat, maka amal pahalanya diberikan 100,000, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Maka hukum hakam di Mekah perlulah kita jaga, tuan-tuan, seperti mana yang tadi saya ceritakan, mana tidak boleh masuk tanpa ihram bagi jemaah haji dan umrah. Saya tak tahu, tak pasti sama ada adakah sekarang ni undang-undang Arab Saudi membenarkan jemaah haji dan umrah yang untuk tawaf di datarannya sama ada boleh pakai pakaian biasa ataupun pakaian ihram. Tapi kalau kita menggunakan rukun umrah, hendaklah kita gunakan ihram. Tapi sepertinya tawaf sunat, tu saya tak pastilah. Yang saya tahu sebelum ni, walaupun tawaf sunat, kena juga menggunakan ihram. Tidak diharuskan memotong tumbuh-tumbuhan, bunuh binatang buruan. Ini semua di dalam 13 larangan batalan selepas kita berniat ihram. Tahiyatul Masjidil Haram ialah tawaf. Lepas tu orang kafir dilarang masuk ke dalam kawasan tanah haram. Tidak harus menghadap atau membelakangkan Kaabah ketika buang air kecil atau besar. Jika nazar solat di Baitul Maqdis, harus digantikan dengan solat di Masjidil Haram. Okey tuan-tuan, insya-Allah dalam episod ini telah saya berkongsikan ilmu tentang sejarah kota Mekah, nama-nama Mekah, Al-Mukarramah, hukum hakam,
berkaitan dengan kelebihan dan bumi yang disayangi. Mekah adalah bumi yang disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada episod akan datang saya akan berkongsikan sedikit ilmu tentang sejarahnya Kaabah. Insya-Allah, akhir kata dari saya, wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar rindu kami terubat, kurniakanlah dapat